Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah, sahabat syurga, salam Sayyidul Ayyam, salam hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keredaan daripada Allah. Moga-moga pagi ini kalian semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. InsyaAllah kita ni diberi pelbagai nikmat oleh Allah, nikmat untuk kita bernafas lagi satu hari pada hari ini, nikmat untuk kita menambah iman, nikmat untuk kita menambah ilmu, nikmat untuk kita menambah amal. Dalam Facebook Live pagi ini, terima kasih kepada mereka yang menonton. Kalau daripada Assalamualaikum pukul 6.30 tadi sampai pukul 10 pagi bersama dengan Dewi. Lepas tu daripada pukul 10 masuk pula ke Facebook Live TV Al-Hijrah bersama dengan Pertubuhan Mihrab pada pagi ini. Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Nazri Abbas yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, bikhair, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi hari ni Ustaz solat Jumaat di mana Ustaz? InsyaAllah hari ni kita solat dekat Taman Seri Gombak. Taman Seri Gombak. Masjid mana tu Ustaz? Itu antara masjid yang nombor 1 lah dalam daerah Gombak ni, yang terbaik. Dekat di atas bukit dekat Taman Seri Gombak. Okay, saya tahu. Saya pernah duduk Seri Gombak dulu. Betul. Okay, jadi insyaAllah kita akan berbicara bersama dengan Ustaz Nazri. Tajuknya pelihara diri dan keluarga dari api neraka. Jadi kepada mereka yang sedang menonton di Facebook Live TV Al-Hijrah ni, kalau boleh tekan button share, tekan button like. Kalau boleh share tu biar share kepada ramai orang supaya ramai yang lagi dapat manfaat daripada perbincangan bersama dengan Ustaz Nazri Abbas kita pada pagi ni. Dan tajuknya adalah pelihara diri dan keluarga dari api neraka. Masya Allah kan. Sebab kadang-kadang kita ni nak masuk ke syurga, kita tak nak masuk seorang-seorang. Kalau boleh kita nak bawa semua ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita kan. Tak naklah kita semuanya nak ke neraka kan. Kita nak masuk syurga ramai-ramai insya Allah. Dan ada juga komen daripada Jeffrey Je. Alhamdulillah di pagi Jumaat dengan syafaat keberkatan dari Allah dipenuhi dengan keilmuan demi kekuatan dalaman iman. Masya Allah. Terima kasih kerana sudi menyokong TV Al-Hijrah. Jadi Ustaz, untuk tajuk pada pagi ini, pelihara diri dan keluarga dari api neraka. Apa yang dimaksudkan dengan pelihara diri dan juga keluarga daripada api neraka ni Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang terlibat dengan program pada pagi ini. Terima kasih Ustaz Hanan yang pengacara untuk live kita di TV Hijrah pada pagi ini. Seterusnya kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi Allah. Jadi sebelum tu sama-sama kita pasang niat nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'u wal intifa' wal ifada wal istifada wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtighan wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga pada pagi Sayyidul Ayyam yang masih lagi kita di pertengahan bulan Muharram ini, Allah curahkan lagi nikmat yang bertambah.
Nikmat apa yang kita nak? Nikmat hidayah dan taufik. Nikmat apa yang kita nak? Nikmat kita dapat Allah, dapat Rasulullah. Kita dapat redha keduanya, kita dapat redha kedua bapa kita. Jadi dengan kekuatan-kekuatan nikmat ini sebenarnya akan memberi satu anjakan kepada kita untuk kita dapat terpilih sebagai orang-orang yang Allah pilih. Yang disebutkan man yuridillahu bihi khairan fayufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan kepada dia, maka Allah akan bagi kefahaman pada agama. Jadi tajuk kita pada pagi ini, semua sahabat-sahabat, adalah satu tajuk yang sangat-sangat besar. Tajuk ini lebih hot daripada kempen PRN yang sedang kita hadapi. Kenapa dia hot? Sebab tajuk ini tidak pernah dimansuhkan oleh Allah sejak 1400 tahun yang dahulu. Bahkan tajuk ini adalah tajuk yang bersifat fi'il amar, maknanya arahan daripada Allah SWT kepada khusus orang-orang beriman. Sebab tu kalau tengok tajuk ni, kita akan teringat daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang berbunyi, qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi perintah ini adalah khusus kepada orang-orang beriman, di mana Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kalau Allah memerintahkan, dan kita pun tahu kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah fi'il amar, di mana ini satu kewajipan yang mesti kita buat, yang tidak boleh kita memandang dengan sebelah mata, maka adakah perkara ini kecil? Sebab itu saya selalu berkongsi dengan keluarga saya bahawa projek mega kita, mega projek dalam hidup kita adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya sebagai suami, saya sebagai bapa, saya sebagai ketua keluarga, saya kena pastikan diri saya kena pastikan ahli keluarga saya, isteri saya, anak saya, macam mana mereka tidak terjebak untuk masuk ke dalam neraka, mereka tidak terjebak untuk diheret dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentulah sebelum saya menyelamatkan mereka, diri kita sebagai ketua keluarga kena selamat dulu. Mana mungkin kita nak selamatkan seorang yang jatuh sungai, kita sendiri pun dalam sungai. Tak logik. Jadi konsep nak selamatkan ni mesti kita selamatkan diri kita dulu. Sebab tu Allah perintahkan ku anfusakum, bermula dengan diri kita. Wa ahlikum narah, kemudian barulah kita punya ahli keluarga. Jadi sebab kita bapa, kita keluarga, kita adalah ketua keluarga, maka kita kena bermula dengan diri kita. Dalam ayat ini sebenarnya yang menarik adalah selepas turunnya surah At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, maka dia menggegar hati orang-orang yang mendengar di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab yang terkenal sebagai Al-Faruq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami selamatkan diri kami akan selamatkan diri kami, tapi macam mana Rasulullah dengan keluarga kami? Jadi bila turun ayat, dia timbul persoalan. Persoalannya ialah, okey, sahabat-sahabat tahulah macam mana nak selamatkan diri, tapi macam mana tentang keluarga ni? Panduan yang Rasulullah SAW bagi adalah jelas mentafsirkan atau memberi kita pencerahan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu di mana Rasulullah memberitahu, hendaklah kamu melarang anggota keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu daripada melakukan perkara-perkara durhaka yang Allah larang. Dan hendaklah kamu memerintahkan, memastikan anak-anak dan isteri kamu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kamu akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu garis panduan yang sangat ringkas, sangat padu dan padat, sangat jelas bagaimana kita nak bermula untuk menyelamatkan diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada neraka Allah dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang ke-6 ni, ulama-ulama tafsir berbeza dari segi mentafsirkan ayat ini supaya kita faham maksud dia. Contohnya Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri, dia ada menyebutkan di mana ayat ini bermaksud adalah kamu hendaklah didik mereka dan ajar mereka. Dia ada dua dekat sini. Untuk memahami perkataan qu anfusakum wa ahlikum nara, pertama didik, yang kedua ajar. Tak kisah mana satu. Yang penting ada dua konsep. Satu ta'lim, satu tarbiyah. Satu tarbiyah, satu ta'lim. Dia berbeza bila kita sebut tarbiyah dengan ta'lim. Ta'lim maknanya kita ajar. Anak-anak, ini adalah syurga.
ini adalah neraka, syurga ada 7 pintu, neraka juga ada 7 pintu, dia ada 7 nama, yang ni pun ada 7 nama, ni untuk siapa yang masuk, ni siapa yang masuk. Itu kita taklim. Maknanya kita memberi atau mentransferkan informasi kepada anak-anak dan ahli keluarga kita. Tapi dia tidak akan terjadi ku anfusakum wa alikum nara ni sekiranya tidak berlaku tarbiyah. Yang ini yang hampir 95% di kalangan kita, ketua-ketua keluarga khususnya, mengabaikan soal tarbiyah. Soal taklim insya-Allah ramai yang buat, walaupun ramai yang culas, tapi soal tarbiyah lebih ramai lagi tak buat. Mak bapak yang nak buat tarbiyah of course sangat susah, melainkan dia menjadikan role model dalam diri dia terlebih dahulu. Melainkan dia juga kena jadi seorang leadership, dia seorang leader yang bagus, seorang guru yang bagus, seorang ayah yang bagus, dan seorang pemimpin yang bagus dalam rumah tangga, baru dia boleh aplikasikan tarbiyah. Tapi kalau tak boleh, sekadar berkahwin dan beranak pinak, maka dia tidak akan berjaya untuk buat ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini menurut pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Untuk lebih jelas, maknanya dia ada didik, ada ajar. Ajar, didik. Ajar saja tak boleh, didik saja tak boleh. Dia kena combine antara ajar, didik, iaitu tarbiyah wa ta'lim. Kedua, pandangan penduduk tentang ayat ini dinukilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, maksud ku anfusakum tu adalah amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindari perbuatan-perbuatan derhaka dan banyakkan berzikir serta doa. Jadi maknanya ada 3. Lebih kurang sama dengan pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Bahkan kalau kita tengok, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah mufassir zaman Rasulullah SAW yang lebih dulu dari segi menterjemahkan. Kalau kita tengok terjemahan ni sebenarnya lagi luas, kan? Lagi luas, bahkan kita nampak dia soal-soal yang berkaitan dengan hadis Nabi tadi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian seorang lagi mufassir yang bernama Imam Mujahid rahimahullah taala, dia mengatakan bahawa maksud ku anfusakum itu adalah bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkan keluarga kamu untuk bertakwa. Pada pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang pandangan Imam Mujahid ni lebih power lagi, maksudnya lebih detail lagi. Tetapi untuk orang awam macam kita, susah kita nak absorb, susah kita nak faham apa maksud kamu kena bertakwa dan apa maksud kena ajar anak-anak takwa. Dia satu kalimah pendek tetapi perlu ada huraian. Bagaimana syarat-syarat takwa, bagaimana kita nak usahakan takwa, apa jalan-jalannya, apa cara untuk membendung daripada takwa kita rosak dan bergoncang. Jadi perkara ni memang betul Imam Mujahid dia mentafsirkan itu, tapi kita pula perlu berusaha untuk mendalami, cari guru, belajar macam mana, apa yang dimaksudkan dengan takwa, apa takwa dalam Quran, kenapa Allah suruh bertakwa, apa kepentingan bertakwa, yang itu adalah peranan kita untuk cari. Jadi daripada 3 mufassir yang saya kongsikan tadi, termasuk dengan kita Sayyidina Umar tadi, saya rasa insya-Allah itu sebagai mukadimah untuk kita menjelaskan apa maksud di sebalik tajuk kita pada pagi ini, Ustaz Hanan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, penjelasan yang cukup padu daripada Ustaz Nazri. Moga-moga penjelasan Ustaz ni dapat membawa kita dengan lebih mendalam tajuk perbincangan kita pada pagi ni. Dan saya nak raikan juga penonton di Facebook Live TV Al-Hijrah pada pagi ini. Kita ada Muhammad Syukri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Moga mega projek pelihara diri dan keluarga daripada api neraka. Daripada Farida Ibrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Syukri ditulis balik tadi poin Ustaz, didik dan ajar. Masya Allah, terima kasih kepada Facebook penonton-penonton setia Facebook Live. Daripada Zainab Leman pun, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kata kalau macam ada kelapangan, kalau boleh apa yang Ustaz cakap tu kita tulis balik di ruangan komen dalam bentuk-bentuk poin, sebab kadang-kadang ada mereka yang baru masuk Facebook Live mungkin tak sempat nak dengar daripada awal, tapi mereka boleh rujuk balik nota-nota yang tuan-tuan dan puan-puan tulis di ruangan komen. Moga-moga dapat memberi manfaat, moga-moga dapat meningkatkan saham akhirat kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, seperti yang kita tahulah, kita nak berbalik kepada tajuk kita pada pagi ni kan. Kita ni manusia ni kan Ustaz kan, memang kalau bab-bab dosa ni laju je kita nak buat kan. Kadang-kadang kita dah jaga diri kita ni, tapi biarlah kadang-kadang menyimbang dekat dapur dengan ahli keluarga kan, tiba-tiba mungkin kakak termengata jiran, kita pula join in the conversation kan. Udah kita pun dapat juga apa dosa, dia pun dapat dosa kan, dosa mengatur orang sebelah kan. Jadi Ustaz, macam mana kita nak jaga diri kita dan juga jaga keluarga dari api neraka dalam kehidupan sehari-harian ni Ustaz? Sebab rasanya macam susah sikit lah kalau nak jaga dalam kehidupan seharian ni. Dan apa amalan ataupun tindakan yang dapat kita ambil untuk hindari dosa ni? Sebab yelah kalau kita dah tahu dosa tu asyik buat aja, bertambah-tambah dosa kita Ustaz. Silakan Ustaz.
Okey Ustaz Anan, kalau kita tengok dari segi realiti kehidupan kita, soalan Ustaz Anan tadi memang sangat-sangat realiti. Maknanya untuk kita terjebak dengan dosa, jangan cakap orang awam. Saya yang orang panggil ustaz yang tak berapa nak ustaz ni pun terjebak setiap hari. Kita tak boleh nafikan yang kita terjebak dengan dosa sama ada kita nak, kita plan ataupun kita tak plan. Cuma dari segi macam mana kita cara nak mengelak ni, tu pentingnya kita ada ilmu. Penting kita kena ada ilmu. Jadi kalau kita tengok orang yang paling brutal lah banding kita, kalau kita nak kata kita brutal, sebenarnya brutal lagi zaman para sahabat sebelum masuk Islam. Maksudnya masa dia orang zaman jahiliah tu kan, dia orang lagi brutal. Macam Sayyidina Umar sendiri bunuh anak, tanam anak masuk kat dalam tu, jerit lah anak dia dah comel. Kita tahu anak-anak orang Arab ni comel kan, ayah buat apa, ayah tanam saya apa semua kan. Dia tega untuk buat benda tu kan, dia sanggup hati kering. Orang dulu bunuh orang, rampas orang, harta orang, rampas bini orang. Jadi kalau kita tengok bagaimana bangsa yang begitu brutal, yang sampai dikatakan sebagai belalang padang pasir oleh bangsa Rom. Belalang padang pasir ni adalah satu gelaran bagi cara orang Rom nak mengejek orang Arab jahiliah zaman dulu. Maknanya dia orang ni diejek dengan satu gelaran belalang padang pasir. Maknanya orang yang ketinggalan zaman, tamadun tak ada apa semua kan, hidup dalam keadaan cacar marbar, tak ada sistem kan, rompak sana rompak sini apa semua kan. Jadi bangsa itu telah diolah ataupun telah dipolish oleh seorang maha guru yang hebat, iaitu Sayyidul Anam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan, yang mana Allah utus sebagai rahmat dan Allah utus li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Kita tengok Rasulullah mengambil masa selama 23 tahun. Tapi kalau kita bagikan kepada dua fasa, iaitu masa zaman di Mekah dan Madinah, kita dapati bahawa 13 tahun di Mekah lebih panjang daripada Madinah yang hanya 10 tahun. Dalam 13 tahun era Mekah, apa Rasulullah buat untuk ubah bangsa yang ganas ni menjadi bangsa yang luar biasa powerful sampai digerungi oleh musuh dan disayangi oleh umat manusia, sehingga 3/4 dunia di bawah tapak kaki mereka. Cuba kita renung sejarah ni. Cuba kita renung, adakah itu akan berulang pada kita? Kita tengok apa yang baginda buat. Kita just copy and paste sebenarnya. Tapi nak copy and paste, dia bukan Windows tau. Kita nak buat-buat, orang kata kerja sekarang copy and paste, sekarang ada AI lagi senang nak copy and paste. Tidak semudah copy and paste yang ada pada teknologi hari ini. Tapi copy and paste apa yang Rasulullah buat memerlukan hati yang luar biasa power daripada sifat-sifat mazmumah dan perlu dihiasi dengan mahmudah. Jadi kita tengok Rasulullah 13 tahun dia build up bangsa ni, dia basuh bangsa ni, Rasulullah brainwash bangsa ni, Rasulullah polish hati dia dengan kenalkan dulu pada Allah. Allah pencipta syurga, Allah pencipta neraka, Allah yang empunya murka, Allah juga yang empunya rahmat. Jadi Rasulullah polish habis-habis sehingga sahabat-sahabat mengenal Allah sampai kepada level dia kenal tu dicinta. Pernah tengok tak, kalau kita tengok dalam siaran-siaran sekarang di internet, orang sekarang bela singa, bela rimau, benda tu normal. Kat rumah ada singa, ada rimau. Satu ketika dulu kita tahu singa, rimau ni jumpa orang dia makan, dia faham. Tapi sekarang boleh main-main dalam rumah, boleh naik kereta. Macam mana satu binatang ganas boleh betul-betul jinak, boleh bagi tangan dia gigit main-main tapi tak faham. Sebab dia kenal tuan dia. Dia tahu tuan dia bagi makan dan dia tidak akan bertindak di luar dia, orang kata, batas sebagai seekor binatang yang dipelihara. Padahal itu binatang buas dan ganas ya. Maknanya dia pun tahu nak menghargai tuan dia yang bagi makan, yang jaga dia. Betapalah kita yang ada akal, sepatutnya kita guna pakai untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sehingga level kenal kita kepada Allah ni masuk kepada kita jatuh cinta dengan Allah. Kita jatuh cinta. Bila dah jatuh cinta, inilah bermulanya fasa di mana sahabat-sahabat Nabi SAW dah mula nampak dosa, rasa takut. Kan, bila dah terbuat dosa, rasa bersalah yang luar biasa. Pernah kita baca dalam kisah seorang sahabat Nabi terlihat betis seorang wanita yang mana itu bukan dia punya isteri. Bila dia terlihat, dia punya meraung, punya rasa berdosa sehingga dia lari ke atas bukit menyepikan diri sampai Nabi tanya mana dia ni, dah tak ada dah, tak nampak dah. Dia meraung sebab apa? Terasa sangat bersalah sebab dia terpandang. Bukan dia nak pandang. Kalau kita pandang, oh tak kelip oh. Sebab kita kata pandang sekali, dia tak apa, jangan 2 kali. Jadi kita pun tahan mata tak kelip. Itu kita, itu level orang yang tak kenal Allah ni.
Jadi level sahabat ni terpandang, punya takut, punya bimbang, menangis-nangis, merorong, naik atas bukit, jauhkan diri daripada manusia. Minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, Allah, mana neraka yang aku masuk, ya Allah, dengan dosa ni kan. Sampai level itu. Ini dikatakan level dia kenal Allah sampai dia jatuh cinta dengan Allah. Ini level dia kenal Allah sampai dia rasa takut dengan Allah. Jadi kuncinya untuk kita ada satu prevention, kita ada satu dipanggil antivirus daripada terjebak dengan dosa-dosa ni. Kenal Allah, cinta Allah. Kenal Allah, takut Allah. Soalan dia, dalam kehidupan kita bersama keluarga kita, di mana ayah dan ibu kita adalah sebagai guru, sebagai guru pertama kita sebelum kita masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Kemudian kita sambung pula dengan cikgu kita sambung pula dengan pensyarah, kita sambung pula dengan profesor, madya, doktor. Adakah di start daripada rumah tadi, mak bapak kita keluarkan kita daripada kebarangkalian jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi? Kama qala Nabi SAW, Rasulullah kata, anak-anak ni dilahirkan secara fitrah, bersih, bak kain putih. Yang mencorakkan anak-anak adalah ibu dan ayahnya. Sama ada dia menyahudikan atau memajusikan atau menasranikan anak-anak mak bapak. Maknanya guru pertama yang bentuk mak bapak. Soalannya, mak bapak kenalkan tak anak-anak tu pada Allah sehingga anak-anak tu rasa takutlah Allah, cintalah dengan Allah, rindu Allah. Ada tak? Kalau mak bapak tu tak mampu pula, dia rasa tak mampu, ya aku kena cari guru lah. Ke dia escapism, hantar jalan agama, nanti dah ajar lah. Adakah dia tahu bahawa realiti nak memahamkan anak-anak kenal Allah sehingga rasa takut dan cinta tumbuh dalam hati anak-anak itu satu proses yang susah. Bukan semua orang boleh buat. Bukan semua guru boleh buat, melainkan guru-guru yang ada sifat takwa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, oleh para sahabat yang empat, oleh para sahabat mubasyirin bil jannah, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada tak mak bapak tahu proses itu susah? Kalau dia tak tahu, bermakna mak ayah tu pun tak tempuh proses itu sehingga dia pun cuai dalam mengenal Allah sehingga merasa takut dan cinta kepada Allah. Sebab itu anak-anak pun terikut sama cara hidup ayah dan ibu. Kalau ayah ibu hidup cara barat, anak-anak pun hidup cara barat. Kalau kita makan western food dah tak apa, tapi kalau hidup cara western tu dah teruk. Sebab tu pagi kita beriman, tengah hari kita jadi kafir. Lepas tu petang beriman, malam jadi kafir balik. Itu dah normal dalam kehidupan kita. Inilah kebimbangan luar biasa yang Nabi dah ceritakan para sahabat. Sebab itulah Sayyidina Umar bila dia dengar benda ni, dia tanya Rasulullah macam nak buat. Kena larang anak-anak dan kena perintahkan anak-anak. Apa yang Allah perintah dan larang apa yang Allah larang. Jadi Ustaz Anan, untuk kita settlekan masalah ni sebenarnya, mak ayah dia kena tahu peranan dia. Mak ayah kena tahu, dia kena kenalkan Allah dulu kepada anak-anak. Saya tak nak cerita tips-tips yang lain sebab tips yang pertama ni pun dah panjang. Jadi kita kena fikir. Kita kena fikir bagi hadam, kita kena fikir betul-betul sekarang ni berapa ribu juta kita dah keluarkan untuk proses mengenalkan diri kita, isteri kita, anak-anak kita dengan Allah yang mencipta syurga dan neraka, yang akan menjadi penyelamat kita. Berapa banyak duit kita dah keluarkan, atau duit itu banyak kita hamburkan kepada lain. Ajar anak kita main bola, ajak anak kita main piano, ajar anak kita main motor, ajar anak kita main kereta. Tak salah, tapi kalau itu duit kita disalurkan semata-mata tanpa ada proses untuk kita pastikan apa yang Rasulullah buat 13 tahun di Mekah tadi, ni Rasulullah, sahabat-sahabat semua, ni Rasulullah SAW, di mana Rasulullah tu Nabi yang Rasul akhir zaman yang ada mukjizat luar biasa, boleh belah bulan, keluar air dekat tangan, bau badan yang lebih semerbak daripada kasturi. Rasulullah sendiri mengambil proses secara intensif 13 tahun. Perkenalkan pada Tuhan, tanam iman dalam jiwa dan hati. Kalau kita yang macam, kita ni lah bukan wali, macam kita ni bukan wali Allah, kita ni kuali, kan? Jangan nak mengaku kita ni wali, kita ni kuali. Tara-tara kita ni takkanlah kita nak ambil 13 tahun, tentu lebih. Takkan kita nak ambil setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya dah bagi intensif anak hantar anak saya pondok, pesantren, bolehlah menjadi orang takwa. Tak semudah itu. Kalau anak kita dihantar ke pesantren, kita sendiri hidup macam western style, tak jadi. Mak ayah kena bermula jadi role model. Mak ayah kena pergi mengaji. Mak ayah kena kenal Tuhan. Mak ayah kena cinta dan takut Tuhan. Barulah Allah mudahkan, Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik pada anak-anak. Sebab yang melahirkan anak-anak tadi adalah ibu dan ayah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu dia jawapan daripada Ustaz Nazri. Cukup
padat sekali dan cukup padu, dan kita nak juga raikan Ustaz dia penonton-penonton di Facebook Live TV Al Hijrah. Daripada kita ada Latifah dan juga Siti Aisyah dengan lafaz Assalamualaikum Ustaz dan serta sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zainab Leman mengucapkan selawat sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, terima kasih. Farida Ibrahim pun berselawat juga. Lepas tu Farida Ibrahim pun ada tulis mengenali Allah sehingga jatuh cinta. Allahu Akbar. Itu dia kan. Kalau kita betul-betul dapat mengenali Allah tu sampai kita rasa jatuh cinta tu, itu memang satu perasaan yang tak terungkap dah. Maryam Rashid, Alhamdulillah. Dan juga daripada Farida Ibrahim, tajuk perbincangan yang terbaik. Allahu Akbar. Terima kasih kepada penonton Facebook Live TV Al Hijrah, dan kalau boleh kita tekan button share supaya ramai lagi yang dapat manfaat, ramai lagi yang dapat menimba ilmu, ramai lagi yang dapat menambah amal melalui perbincangan kita bersama dengan Ustaz Nazri yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab, insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan zaman sekarang ni kan, ialah zaman dulu mungkin nak buat dosa tu senang, tapi mungkin dosa tu tak beranak pinak kan. Contohnya kalau kita mengata orang pun dengan ahli keluarga kan, so dosa tu situ je. Tapi zaman sekarang Ustaz, dengan kecanggihan teknologinya, dosa tu cepat aja beranak pinak Ustaz. Contohnya lah kita komen body shaming dekat orang kan, dekat internet kan, komen body shaming, mengata orang, mengutuk orang, menyebarkan fitnah, dan komen itu pula di like pula oleh orang lain, disebarkan pula oleh orang lain, di share pula orang lain kan. Jadi Ustaz, zaman yang serba moden ni macam mana kita nak menjauhi neraka ni, neraka Allah ni yang Allah cipta ni, macam mana Ustaz kita nak jauhkan? Baiklah, soalan ni memang terkena batang hidung kita semua lah. Sebab kita hidup di zaman yang canggih, yang mana kecanggihan ini sebenarnya bukan membawa benda positif pada kita, bahkan negatif tu lebih banyak. Positif ada tapi lebih banyak negatif. Saya teringat satu hadis Nabi SAW yang ada cerita tentang di mana satu hari nanti akan berlaku pada umat Rasulullah, dia akan ada pakaian lebih daripada satu. Maksudnya pagi pakai lain, petang pakai lain. Ini Rasulullah cerita, duduk sembang dengan sahabat-sahabat, Rasulullah cerita. Kemudian Rasulullah cerita lagi, nanti zaman tu lagi kalau makan, dia bukan macam kamu makan sekarang. Tak sempat kamu nak ambil yang ni, dah datang makanan yang lain. Maknanya makanan tu di lauk dia banyak. Maksudnya lah itu. Kemudian cerita pula tentang zaman tu nanti manusia dia akan berada dalam keadaan yang rumah dia dihiasi, rumah dia seberada, semua ada, lebih kurang mafhum daripada hadis tu. Jadi sahabat-sahabat ni merespon kisah Nabi ni, apa yang Nabi cerita ni dengan cakap, sahabat kata, bagus Rasulullah, kalau kita duduk zaman tu boleh kita fokus ibadah je, dah tak payah fikir pasal baju. Kalau macam sekarang dia kata hidup baju satu selai kan, paling banyak pun 2 helai kan, susah hidup zaman sahabat ni, susah. Lepas tu sahabat bercerita nak cari makan pun susah, sampai banyak yang berikat batu kat perut. Rasulullah sendiri batu ikat kat perut. Kemudian sahabat merespon lagi, dia kata sekarang ni pun rumah sahabat mana ada tandas. Macam kita kalau kita pergi kat Sabah, banyak rumah yang tak ada tandas. Mana zaman sahabat Rasulullah dulu tak ada tandas. Dia orang buang air tu mungkin ada cara lah di zaman tu kan. Mana zaman kita ni tandas satu rumah bukan satu, mungkin 3, ada 4, ada 5, ada saya pergi rumah tu ada 7 tandas, dahsyat kan, mana segala kelengkapan ada. Jadi bila mereka merespon, bolehlah kami fokus ibadah. Rasul kata bahkan tidak, apa yang kamu ada sekarang bahkan lebih baik daripada apa yang akan ada di zaman akan datang. Maknanya secara realistiknya memang betul. Kita sekarang makan, pakai baju, cuba tengok, pagi lain, petang lain, malam kan lain lagi ni. Baju semua tukar-tukar, betul tak? Tapi cuba tengok, bertukar-tukar baju kita, tapi baju takwa tak ada kita pakai. Sebaik-baik pakaian adalah libasut takwa, tak meningkat pun takwa kita. Baju macam-macam belilah, tapi pakaian yang terbaik yang disebut oleh Allah iaitu libasut takwa tak ada pun bersemadi dalam diri kita. Itu satu. Sahabat-sahabat kurang baju, tapi libasut takwa, pakaian takwa tersemat dalam hati-hati, dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua, kita tengok sahabat-sahabat dulu kurang makan, ibadahnya banyak. Kita sekarang banyak makan, ibadahnya kurang. Yang paling banyak ibadahnya ditinggalkan, bukan kurang. Yang ditinggalkan tu lebih banyak daripada yang kurang. Ini satu yang menakutkan dan mengerikan, lebih menakutkan daripada Pontianak yang viral baru-baru ni. Yang ketiga, kita tengok rumah, yes, rumah punya besar,
terdabak kan, boleh main bola, boleh main orang kata apa yang drone kat dalam rumah apa semua kan. Adakah rumah tu jadi tempat pusat Baitul Hikmah untuk jadi tempat orang datang menambah iman, menambah ilmu, atau tempat jadikan pertemuan untuk meningkatkan ibadah, atau tempat mereka berleka-leka dan mereka berpoya-poya dan boleh meningkatkan hawa nafsu mereka? Ini yang terjadi, itulah yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi saat kita sekarang ni makin menjauhkan kita dengan Allah. Kita lebih banyak sibuk fokus tentang macam mana nak hias rumah, tapi tak adalah untuk tingkatkan iman. Jadi kalau kita tengok hal ni, kita nampak bahawa sebenarnya zaman sekarang ni bahaya lebih banyak daripada yang lalu. Jadi masalah gadget ni, saya terpanggil untuk satu contoh bagaimana menyelesaikan kaedah yang saya rasa kita boleh aplikasikan. Masalah anak-anak ketagih gadget sebenarnya berpunca daripada mak bapak yang ketagih gadget. Ada satu orang guru dia tanya dengan saya, dia kata, Ustaz, saya tengok sekarang ni baru bulan Muharram ni. Dia kata, kenapa saya tengok murid-murid sekolah rendah makin luar biasa nakal dia. Makin luar biasa nakal dia. Kemudian saya kata, sekolah awak je ke? Tak, kami sembang dengan guru-guru sekolah ni pun dia kata pelik lah, macam ada satu virus yang sedang melanda dalam jiwa anak-anak, dalam tingkah laku anak-anak ni, dia orang jadi macam brutal, jadi macam gangsterism, jadi macam tidak ada adab. Kenapa berlaku? Sekolah rendah, bukan sekolah rendah, menengah, sekolah rendah. Jadi saya kata kita kena tengok diri kita, muhasabah diri kita. Pertama, cek diri mak bapak tu macam mana dia proses anak-anak dekat rumah. Apa yang dia bagi makan, apa yang dia dididik anak-anak dia. Kemudian yang kedua saya cakap, cek guru-guru. Guru-guru ni jadi mak bapak kat sekolah. Guru-guru tu sendiri terdidik tak? Sebagai guru nak tak berubah jadi seorang guru murabbi macam mana Rasulullah? Kalau tak, maka dia mengikut kepada mak bapak dia, dia mengikut kepada tok guru dia. Jadi itu ada side effect yang sebenarnya terkesan. Itu satu. Yang kedua, saya ambil contoh, ada kisah budak-budak yang dia jadi ketagih dengan gadget. Jadi saya yakin bahawa Rasulullah SAW telah meninggalkan kita dua perkara yang mana kalau kita buat, settle masalah. Cuma Rasulullah tak detailkan macam mana nak buat. Itu Rasulullah suruh kita fikir. Kalau tidak, untuk apa akal Allah bagi? Melainkan kita mesti berbeza dengan haiwan, maka fungsikanlah, syukurkanlah akal kita ni dengan maksimum digunakan. So, Rasulullah ada sebut dalam satu hadis, Rasulullah kata, ajar anak-anak kamu dengan tiga benda. Cinta Rasulullah, ya. Kemudian cinta Ahlul Bait. Kemudian apa lagi? Cinta Quran. Sebab tu ada para sahabat, kalau kita tengok dalam Imam Syihabuddin Az-Zuhri, dia cakap dalam tentang ilmu sirah ni, dia kata apa? Dia kata cucu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, yu'allimna abi al-maghazi was-saraya hadha syaraf aba'ukum fala tudayyi'u dhikrahu. Jadi dia ceritakan kat situ, bapak-bapak kami, atuk-atuk kami, dia selalu cerita dengan kami tentang peperangan-peperangan yang disertai oleh Rasulullah dan yang tidak disertai oleh Rasulullah SAW. Dia kata, janganlah kamu hilang dalam ingatan kamu tentang sirah dan peristiwa ini, sebab dia adalah satu kemuliaan kepada diri kamu dan kemuliaan kepada orang-orang yang terdahulu untuk diikuti. Jadi maknanya, mak bapak, guru-guru dalam siri pendidikan di sekolah dan di rumah kena kreatif, alihkan perhatian anak-anak untuk dedahkan siapa hero sebenar dalam diri mereka. Hero mereka adalah Rasulullah, idola mereka adalah Rasulullah, ikon mereka adalah Rasulullah. Hero mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mubasyirin bil jannah. Kenalkan watak-watak public figure ni. Bukan kita kenalkan pemain-pemain bola, artis-artis. Highlightkan siapa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wali-wali Allah ni dalam bentuk yang begitu sesuai dengan zaman ini. Berpakat dengan media, berpakat dengan medsos, berpakat dengan orang yang boleh buat konten yang bagus. Macam mana kita nak kreatif buat satu bahan yang boleh mengajak orang pada Tuhan. Ini kerjasama bukan seorang, perlu semua. Sebab neraka itu sangat dahsyat ancamannya, maka semua kena bekerjasama untuk elak masuk neraka. Jadi maknanya proses yang kita kena buat ni, kena kenalkan pada Rasulullah. Tanya sirah pada anak-anak, boleh tak jawab? Saya dah pernah tanya, fail. Budak sekolah menengah, banyak yang fail. Apalagi sekolah rendah. Yang dia orang kenal, pelakon-pelakon dan artis. Na'udzubillah min zalik. Ahlul Bait Rasulullah, termasuk para sahabat Ridwanullah alaihim, banyak anak-anak kita tak kenal. Artis-artis, pemain bola sepak, pemain-pemain sport, lagi banyak dia orang kenal. Kartun-kartun tak bermanfaat, lebih banyak dia orang ikuti. Ini kelemahan kita, akui saja. Kemudian kita tengok yang ketiga, anak-anak kita yang Quran. Tak payah sebut 30 juz Quran. Anak-anak kita Fatihah pun out. Orang-orang tua kadang Fatihah pun out.
Ampun maaf saya cakap dengan anda, saya pergi masjid di Sarawak, ada yang jadi imam Fatihah, Masya Allah, menyedihkan. Kalau Fatihah dah out, macam mana sah semayang tu tadi? Jadi kalau hal Fatihah pun tak settle, macam mana benda ni Allah nak bantu? Sebab kita nak minta bantuan Allah supaya jauhkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman termasuk gadget ni. Ini kerja Allah. Allah bagi hidayah dan taufik, itu dalam rahsia Allah. Kita hanya buat sebab. Contoh kita buat sebab, kita belajar kenal Nabi, kenal ahli keluarga Nabi, kenal para sahabat, belajar Quran, cinta Quran. Itu hanya buat sebab. Tapi akan bagi feel, rasa tiba-tiba jadi jemu lah dengan gadget, tiba-tiba jadi benci lah nak buka melayari internet, tiba-tiba boring lah nak melayari YouTube. Contoh pada benda-benda yang tak elok yang benda lara kan. Rasa tu adalah hidayah dan taufik daripada Allah sebenarnya, yang dia menjadi rahsia. Kita kena buat sebab-sebabnya dulu. Sebab Nabi sebut. Jadi maknanya jangan logikkan dengan akal, buat dulu. Pertama. Yang kedua, kita tengok kata-kata Sayyidina Umar. Ini menarik sebab kami dah buat. Sayyidina Umar pernah cakap, ajar anak kamu dengan 3 benda. Pertama dia kata, memanah. Kedua, sibahah, berenang. Ketiga, bawa menunggang kuda. Saya tiap-tiap minggu pada bulan tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya, banyak masa yang kosong buat PKP, saya banyak menunggang kuda dengan anak-anak. Tiap-tiap minggu saya akan bawa. Apa yang saya perasan, kesan bila kita bawa anak-anak kita memanah dan menunggang kuda, masa dan tenaga mereka telah dihabiskan di situ. Bahkan dalam hadis ada menceritakan apabila kita banyak masa dengan kuda, itu semua pahala. Dengan isteri, itu semua pahala. Jadi maknanya bukan di satu pembaziran. Tapi kalau kita buat lara, dia jadi lara juga. Cuba kita kena educate mereka. Jadi panah dengan kuda ni sebenarnya, siapa yang involve, dia akan tahu kesan dia kepada fokus dalam diri anak-anak kita dan kita pun, dia akan teralih, dia akan divert daripada benda tak elok kepada benda yang elok. Sebab dia dikaitkan dengan sirah juga. Kita kena tahu kenapa kita memanah, kenapa kita berkuda, apa motif objektifnya. Jadi secara tak langsung, fokus yang selama ini telah dicuri, dirompak oleh gadget dan perkara-perkara fitnah yang tak bertanggungjawab, telah dialih, didivertkan kepada perkara-perkara yang Allah dan Rasul nak. Jadi ini sebenarnya satu yang interesting. Bahkan ada satu kisah di mana orang-orang di Korea sendiri menyelesaikan masalah ketagihan anak-anak mereka dengan gadget. Korea yang buat Samsung, mereka melahirkan anak-anak Samsung. Jangan terasa orang pakai Samsung. Maksud saya tu anak-anak jadi brutal, jadi ketagih. So dia orang buat ajar anak dia orang kembali kepada panah. Sebab tu kita ada tengok ada satu produk di Korea nama dia Kaya. Dia mengeluarkan panah-panah yang berkualiti tinggi yang digunakan oleh seluruh dunia. Jadi mereka sendiri tahu bahawa benda ni, elemen kuda, elemen panah adalah satu pendidikan yang boleh melarikan kita daripada kemelut masalah gadget yang keterlaluan ni. So maknanya kalau difikir-fikir balik, siapa punya idea tu? Kalau bukan itu ada disandarkan oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar belajar dengan siapa? Kalau bukan Rasulullah SAW. Memanglah Sayyidina Umar ungkapkan kata-kata itu, tapi daripada siapa tu gurunya? Kalau bukan baginda Nabi SAW. Jadi cuba buat tu dulu, yakin dengan Allah, minta ya Allah dengan berkat Rasulullah dan berkat sunnah Nabi SAW ini, kau bagilah hidayah dan taufik pada kami untuk kami tidak cenderung kepada maksiat, tidak cenderung kepada fitnah gadget, tidak cenderung kepada ujian-ujian akhir zaman. InsyaAllah, buat dulu, Allah dan Rasul akan membantu insyaAllah. InsyaAllah. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah sebabnya anak-anak ni macam Ustaz cakap tadi, dia ibarat kain putih kan. Kita sebagai ibu bapa yang mencorakkan mereka. Jadi macam itu mungkinlah kita nak didik anak-anak kita kan. Tapi macam mana pula kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai pemimpin dalam keluarga yang nak memimpin isteri kita ataupun mungkin isteri-isteri yang dah kehilangan suami nak memimpin anak-anak. Macam mana kita nak jadi contoh sebagai seorang ketua keluarga supaya anak-anak ni sentiasa ikut kita, Ustaz? Okey. Nak menjadi contoh bukan mudah. Jadi kita kena ada contoh. Kalau zaman dulu, walaupun sahabat-sahabat Nabi SAW adalah dulunya orang jahiliah, tapi kenapa mereka boleh menjadi contoh kepada anak-anak cucu mereka? Sehingga anak-anak cucu mereka digambarkan dalam zaman dulu, mereka hidup dalam keadaan yang sangat cantik, soleh, letak barang tak hilang. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab mereka ada role model. Role model mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada role model yang mereka tengok depan mata mereka, Rasulullah adalah pemimpin pada waktu itu. Maknanya pemimpin itu pada waktu itu mereka juga adalah role model. Kemudian Rasulullah adalah guru pada waktu itu. Guru pada waktu itu adalah role model para sahabat. Rasulullah pada ketika itu adalah imam, bukan sekadar dalam solat tapi dalam peperangan juga.
Dan Rasulullah juga menunjukkan role model yang sahabat-sahabat bila tengok Rasulullah, oh nak buat macam ni, makan macam ni punya, minum macam ni punya, berjalan macam ni, bergaul macam ni punya. Oh macam ni nak naik kuda, oh macam ni nak solat. Semua ada role model yang senang untuk ditiru. Persoalan kita sekarang, mana role model kita yang boleh kita tiru? Kalau kita kata Rasulullah kita tak tengok. Kita boleh mendengar kisah-kisah, tapi kita nak tengok ni yang live ni macam mana. Jadi ini adalah satu kekangan yang bukan alasan. Tak boleh cakap, kita dah jauh Rasulullah, dah jauh dengan sahabat, jadi tak boleh lah. Tak boleh. Itu alasan. Tapi kita nak cerita kekangan dia ialah kita berada di satu fasa zaman yang mana kemuncak fitnah ialah kita tidak ada role model pemimpin yang juga guru, yang juga imam, yang juga ayah yang kita boleh anggap sebagai ayah. Sebab sahabat-sahabat dulu, walaupun Rasulullah itu bukanlah ayah dia, tapi macam ayah. Maknanya lengkap untuk ditiru sehingga mereka sendiri terkesan dan mereka boleh jadi role model kecil untuk anak-anak mereka, keluarga mereka. Jadi untuk kita sekarang apa kita nak buat? Astagfirullah wa atubu ilaih, memang susah. Jadi kita kena sedikit kerja keras. Bukan sedikit, memang banyak kerja keras, kena cek guru. Kita kena cek guru. Sekarang ni kita, Allah mudahkan kita dari sudut. Semuanya hujung jari. Tukarkan hujung jari kita yang selalu membawa kita kepada neraka ni, pada maksiat ni, kepada membawa kepada syurga. Gunakan gadget-gadget kita ini menjadi jambatan untuk kita cepat ke syurga. Cari, kalau kita boleh berjumpa sendiri secara berdepan, lelaki dengan guru-guru, kan, minta dia bantu, minta nasihat macam mana kita nak buat untuk diri kita ni, untuk jadi role model kepada anak-anak dan isteri kita. Bawa isteri kita, selalu dampingkan diri kita dengan anak-anak kita dengan orang soleh. Sebab hari ni masalah ketara ialah kalau kita nak cakap pada anak kita, oh jangan buat ni, buat lain ni, tak lut. Percayalah tak lut. Sebab dia ada satu kuasa melalui gelombang, iaitu melalui gadget tadi, yang lebih berpengaruh daripada kata-kata kita. Siapa kita nak cakap, aura pun tak ada. Kan, lainlah Rasulullah, memang Rasul utusan akhir zaman. Lainlah para sahabat, orang-orang yang bertakwa di kalangan wali-wali Allah SWT yang kata-katanya masin, yang kata-katanya penuh karamah. Kita bukan, kita kuali. Jadi sekarang apa kita nak buat? Kita cuba cari majlis-majlis ilmu yang ada di dalamnya para ulama yang kita boleh dekatkan. Sebab di situ ada keberkatan Allah turun. Di situ ada rahmat Allah berturun. Ada satu kisah, kawan saya dia kata, bila dia pergi ke majlis-majlis macam tu, dia pun terkejut. Ada dua benda dia terkejut. Pertama, dia terkejut anak dia berubah, tiba-tiba jadi tak suka dengan benda-benda yang dia suka tapi tak elok. Contohnya gadget. Yang kedua, anak dia berubah jadi pengingat. Maksudnya, ayah ada lagi tak program-program ni nak ikut? Dia terkejut sebab dia kata, kenapa jadi macam ni? Sebab tu saya kata dalam hal ni kita kena buat dulu. Baru Allah akan respon. Ni kita minta cerita banyak, gebang tapi tak buat. Allah nak respon macam mana sebab kita tak usaha. Jadi kena usaha dulu. Yang kedua, saya tengok kita sebagai ketua keluarga, kita kena paksa diri kita. Jangan bagi alasan, saya bukan ustaz. Jadi kalau bukan ustaz, kena masuk neraka. Tanya balik pada diri kita, saya bukan ustaz, jadi nak masuk neraka? Tak nak. Ustaz masuk neraka, yang bukan ustaz pun masuk neraka. Ustaz boleh masuk syurga, yang bukan ustaz pun boleh masuk syurga. Dekat sini Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Selagi mana as long you beriman, you boleh masuk syurga, you boleh terhindar daripada neraka. So, paksa diri untuk jadi orang baik. Paksa diri kita. Cakap, ya Allah Tuhanku, aku lepas ni nak berhijrah. Ni bulan haram, masih ada berbaki. Aku tekad nak buat satu pecutan, anjakan paradigma. Aku nak berubah. Aku nak ajak keluarga berubah. Nak mula starting point tu kat mana? Macam mana nak mula? Mula-mula ni. Ni benda yang tak payah keluar duit, yang hanya boleh buat di dalam rumah. Apa nak buat? Pertama, kena letak besar-besar. Aku kena baiki diri, aku kena baiki keluarga aku. First step, melalui solat. Saya ulang sekali, first step, melalui solat. Jadi, tolong bangunkan ahli keluarga kita. Tak kisah susah ke senang, sebab tu Allah sebut apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah suruh bagi peringatan pada kita punya ahli keluarga, kaum kerabat kita. Dan Allah sebut, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu mengarah, memerintahkan ahli keluargamu untuk melakukan solat dan bersabarlah dalam mengerjakan hal-hal tu. Maknanya memang kita akan tempuh kesusahan. Jangan mimpi ustaz senanglah cakap anak ikut. No. Hal ni dia tak kira ustaz ke syekh ke habib ke maulana ke, sama je Allah bagi. Kalau dah anak-anak tu diuji dengan nafsu dia, tetap mak bapak terpaksa bertempur, berperang juga dengan nafsu mereka. Jadi kita kena bersabar.
Kita kena bersabar buat mula-mula tu, ajak anak-anak solat jemaah. Zuhur, mungkin asar kita boleh kat rumah. Tapi time maghrib, isyak, terutama isyak dengan subuh ni, ajak anak-anak kita pergi semayang dekat masjid. Paksa diri. Bukan maksudnya tunggulah kalau hati saya dah rasa okey, saya pergi. No. Paksa. Itu dalam term dipanggil mujahadah. Mujahadah ni adalah salah satu daripada 8 syarat untuk seorang menjadi bertakwa. Yang macam mana kita sebut di awal tadi, nak bebaskan diri daripada api neraka kena jadi orang takwa. Salah satu 8 syarat takwa tu, you kena mujahadah. Apa maksud mujahadah? Berperang melawan diri sendiri. Diri tu tak suka nak semayang jemaah. Diri tu tak suka nak kejut anak-anak. Diri tu tak suka nak ajak anak-anak bawa naik kereta, naik motor pergi semayang jemaah. Paksa. Wastabir alaiha. Bersabarlah dengan hal tu. Dan insya-Allah Allah akan buka sikit demi sikit. Bermula dengan solat. Tu first time bermula dengan solat. Lepas tu dah habis solat tu, bukalah hadis. Buka hadis, bacalah. Sama-sama. Okay, kita tak tahu nak ulas, baca je. Baca biasanya dalam buku-buku hadis Arba'in Nawawiyah yang terjemah sekarang, dia ada ulasan sedikit. Cukup satu hari satu hadis. Kalau boleh buat 2 lagi bagus. Boleh buat 3 lagi bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ambillah masa sebelum tidur. Lepas main isyak berjemaah, ajak kumpul anak-anak. Panggil si kita, awak buatlah air, lepas ni kita boleh minum sama-sama kan. Contoh kalau boleh minum air, kita baca surah Al-Mulk. Maknanya Quran jangan putus dengan anak-anak. Satu hari paling kurang 1 surah. Kalau tak boleh pagi sibuk kerja, malam tu tolonglah. Lagi-lagi yang tak ada keluarga, walaupun dia tak ada suami contohnya, tak ada isteri contohnya, dia boleh bangunkan, dia menggalas tugas sebagai ketua keluarga, mak-mak ni. Jadi mak-mak ni yang kalau yang tak ada suami ni, dia kena galas tugas sebagai ketua keluarga, selamatkan anak-anak dia. Okey, yang keempat, bila dia dah buat macam tu, environment. Kena pantau anak-anak kita ni. Dikawal dengan siapa? Yang ini tak semua mak bapak boleh buat. Memang sini ketat. Sebab kadang-kadang kita terjebak dengan rasa alah kesian, bagilah budak-budak tu kawan. Dia tak tahu yang dikawan dengan anak-anak orang lain tu, anak-anak orang lain tu mulut mereka tidak boleh dijaga. Selalu mengungkap kata-kata elok, akhirnya berkesan pada anak kita. Jadi kena pastikan bi'ah solehah, persekitaran dengan siapa anak-anak kita berkawan. Dan akhir sekali, selalulah kumpul dalam majlis para ulama supaya aura keberkatan positif itu terlimpah pada kita dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia antara tips-tips daripada Ustaz Nazri Abbas dalam kita menjadi seorang ketua keluarga yang mampu memimpin keluarga kita insya-Allah ke syurga. Jadi moga masuk ke syurga bersama-sama insya-Allah. Jadi kita nak raikan juga penonton setia Facebook Live TV Al-Hijrah daripada Siti Aisyah dan share. Terima kasih Puan Siti, terima kasih banyak-banyak daripada Ruhaniah Muhammad. Alhamdulillah. Farida Ibrahim, makan banyak ibadah semakin kurang. Betul. Yelah bila kita ni makin banyak, dah perut dah kenyang, kita ni pun nak solat pun malas. Kan nak buat apa-apa pun malas. Betul, makin banyak makan banyak ibadah semakin kurang. Rina Ahmad, alhamdulillah. Dan Farida Ibrahim dia pun ada komen, menghiasi rumah bukan untuk beribadah. Allah. Farida Ibrahim guru murabi. Allah. Zalilah Haji Ahmad, alhamdulillah. Lepas tu perdengarkan tentang sirah Rasulullah, ikon penting dalam Islam perlu diperkenalkan pada keluarga. Betul. Ajar anak sukan memanah, berenang dan menunggang kuda sebab ada kaitan dengan sirah. Betul. Dan dia juga merupakan sunnah kan. Azawati berselawat, masya-Allah. Farida Ibrahim, dampingkan diri anak-anak dengan orang soleh. Yang ini saya tak tahu macam mana nak menyebut namanya sebab dia dalam font yang saya tak apa-apa nak faham, tapi disebut alhamdulillah dan dia lelaki tu sebab apa dia punya DP dia lelaki. Azawati Ahmad berselawat. Nina Zaliha Muhammad Taib, terima kasih Ustaz, saya share. Sila dipersilakan kalau untuk share banyak-banyak sebanyak mungkin, insya-Allah moga-moga dapat pahalanya. Izzah Aziz, alhamdulillah, amin. Farida Ibrahim, ditulis balik tu, paksa diri untuk jadi orang baik. Untuk langkah pertama, ajak keluarga tunaikan solat, bawa ke masjid, baca hadis, sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Siapa lepas tu yang nombor 4, siapa dia berkawan ke majlis, lepas tu yang kelima, bawa ke majlis ilmu. Masya-Allah, terima kasih di atas nota kecil tu. Moga nota kecil tu dapat memberi manfaat kepada mereka yang mungkin baru masuk. Masya-Allah. Kita nak sambung balik perbincangan kita. Jadi Ustaz, terima kasih atas perkongsian tadi Ustaz. Tapi mungkin Ustaz boleh jelaskan kan, macam mana kita nak menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka ni, tetapi melalui jalan infak, melalui jalan sedekah, melalui jalan wakaf. Dipersilakan Ustaz. Okay, dalam surah As-Saff Allah ada sebut, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Allah tanya kita dulu, nak tak wahai orang beriman, aku Allah pencipta kamu ni tunjukkan satu perkara
Hal adullukum ala tijaratin. Allah tunjukkan, Allah kata nak tak aku tunjukkan kamu satu bisnes kan yang boleh menyelamatkan, tunjikum min azabin alim, boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat sengsara. Sebab tu neraka ni kita kena faham dia ada dua. Satu ajil, satu yang dikata sebagai yang ajil. Satu neraka yang ditangguhkan, satu neraka yang segerakan. Neraka yang disegerakan itu di dunia. Neraka yang ditangguhkan itu di akhirat. Neraka yang disegerakan itu melambang neraka yang di akhirat yang bakal kita dapat. Kalau seorang tu ditimpa musibah tak habis-habis, makin dapat musibah, makin jauh dengan Allah, petanda dia dah dapat neraka kat dunia dan standby untuk neraka kat akhirat kalau dia tak bertaubat dan tak kembali kepada Allah. Jadi dalam ayat surah As-Saff ni, Allah bagi kita satu offer, tawaran, korang nak tak satu bisnes yang boleh menyelamatkan diri korang ni daripada api neraka ni? Tak ada scam ni. Bukan scam, bukan pulangan yang merepek-repek ni. Ini memang real. Min azabin alim. Tu'minuna billah. Allah ajar. Hendaklah kamu beriman dengan Allah. Wa tu'minuna billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan hendaklah kamu berjihad, melawan diri kamu, paksa diri kamu fi sabilillah, dalam menegakkan kalimah Allah, dalam jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi maknanya Allah dah bagi satu guide yang cantik, molek sebenarnya, jelas. Allah kata beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian berjihad di jalan Allah dengan cara harta kamu dan kemudian diri. Harta didahulukan sebelum diri. Sebab nonsen kalau kita kata saya nak berjuang mati syahid, nak korbankan nyawa saya, itu tipu. Kalau harta pun kita kena nak korbankan, sebab harta kita boleh dapat balik. Ni nyawa bukan boleh beli dengan duit. Jadi sebab tu Allah tarbiyah kita, didik kita. Dia kata kalau kau nak mati syahid, mulakan dulu dengan harta. Kalau dah besok boleh dengan harta, dah tak kisah, boleh infak fisabilillah, insya-Allah kamu pun boleh korbankan nyawa. Tapi kalau kata nak korban nyawa, duit pun tak boleh korban, itu tipu. Itu semua retorik. Jadi bab harta ni Allah dah sebut dia boleh menyelamat, tunjikum min adzabin alim. Boleh infak. Jadi hari ini kita nak infak, kita kena ada ilmu. Tujuan ada ilmu ni untuk menjadi perangsang supaya kita boleh infak. Dan Sayyidina Abu Dhar pernah bertanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya macam mana nak masuk syurga. Rasulullah beritahu, hendaklah kamu beriman dan hendaklah kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sayyidina Abu Dhar tanya, Rasulullah tak perlu amal ke? Kena amal. Amal dia Rasulullah kata hendaklah kamu menginfakkan, bersedekah sebahagian kecil daripada harta kamu. Habis kalau kami orang miskin, kalau orang miskin, suruh dia ajak orang pada kebaikan dan larang orang pada kemungkaran. Jadi cuba tengok satu cara untuk elak api neraka, satu untuk masuk syurga. Semua ada kaitan dengan infak. Jadi melalui pertubuhan mihrab yang mana kita punya kempen kita ni bukan setakat 2 sampai 12 hari bulan. Kita bukan PRN. Kempen kita ni sampai bila-bila untuk mengumpul, untuk membina aset Islam ni. Iaitu aset yang kita bangunkan adalah insaniah dan juga infra. Insaniah, kita nak bangunkan jiwa-jiwa manusia yang dah lama tidur, dah lama hanyut dalam fata morgana dunia ni. Nak bangunkan dia orang untuk jadi khalifah dan hamba Allah. Supaya mereka jadi orang-orang yang bertakwa, soleh-solehah, muslim-muslihah. Yang mana infra pula kita nak bangunkan sekolah. Ada satu sekolah kat Taman Seri Gombak, tuan-tuan perempuan boleh pergi. MTS FAS, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Ada sains, ada akademik, ada agama, ada hafal Quran. Gelar pelajar nak dekat 400. Duduk dalam bangunan rumah kedai yang dekat lebih 10 tahun. Tak logik, sekolahnya cantik kat dalam. Pelajar-pelajarnya aktif, pencapaiannya cemerlang. Tapi sayangnya duduk dalam satu bangunan rumah kedai yang terhad aktiviti mereka. Kesian, belajar Quran, junjung Quran. Quran itu menjadi segala-galanya untuk mereka. Tapi mereka tak dapat macam sekolah orang lain. Ada padang, ada tempat aktiviti, ada dewan. Mereka hidup sempit. Jadi nak tak kamu selamat daripada api neraka, tunjikum min adzabin alim, mulakan dengan infak. Sekarang tak susah dah. Sekarang dah senang dah. Boleh infak semua online. Ada QR code, ada nombor akaun, ada nombor telefon. Kalau nak pasti lagi pergi pejabat pertubuhan mihrab dekat Melati, boleh pergi ziarah sekolah, tengok, oh ini Quran. Selagi mana budak-budak tu baca Quran, menghafal Quran, mereka mengajar Quran, semua pahala jariah kita dapat walaupun kita menyumbang RM1. Bayangkan kalau RM10, kalau RM100, bisyarat dengan syarat kita ikhlas. Kemudian kita bangunkan aset yang kedua di sudut infra, iaitu masjid, rumah Allah. Bukan rumah siapa, rumah Allah ni bukan rumah kita. Dekat 2 tempat setakat ni, di Sungai Ramal Dalam. Masjid tu macam orang kata masjid Turki, pintu dia macam Masjid Nabawi, cantik, tinggal 5%. 5% dia sikit. Dengan menyumbang hanya beberapa ringgit lagi, tuan-tuan perempuan ada aset simpanan tetap, jariah tetap dekat akhirat. Jadi melalui pertubuhan mihrab boleh cek pakai QR scan code tu.
Kemudian yang ketiga, kita ada Masjid Nurul Islamiah dekat Sungai Chou tepi jalan. Kami memilih masjid-masjid yang sangat strategi kedudukan dia dan sangat penting untuk orang sekeliling. Jadi itu utama kita nak bantu dulu sebab kita memiliki sudut strategi dakwah. Sebab tu kita masukkan dalam kempen membina aset Islam. Ini yang kita masukkan iaitu melalui insaniahnya dan melalui infranya. Jadi dengan 3 operasi ini, yang lain-lain kita dah settle, surau lain semua kita dah settle. Ini yang sedang kami jalankan. Moga kami menyeru, mengajak untuk kita bergabung tenaga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita buat baik sama-sama, masuk syurga sama-sama, kita berpegangan tangan jumpa Rasulullah sama-sama ke akhirat. Dan fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan, jangan tangguh-tangguh lagi. Kalau tangguh-tangguh habis. Jadi gitu daripada saya, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, itu dia cara-cara kita nak menyelamatkan diri kita, ahli keluarga kita daripada api neraka melalui jalan infak. Jadi untuk pengetahuan penonton setia TV Al-Jirah yang sedang menonton Facebook Live kita bersama dengan Pertubuhan Mihrab ni, mereka ada kempen membangunkan aset-aset Islam. Macam Ustaz cakap tadi, sekarang ni tengah nak mengumpul dana untuk Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra, satu sekolah yang saya kira sangat-sangat bagus, terutamanya dekat kawasan Gombak tu. Lepas tu Masjid Sungai Chou dekat Rawal, lepas tu Masjid Al-Falah di Kajang kan, yang sekarang ni kalau kita dapat lihat kan pembinaannya Masya Allah sangat cantik. Macam Ustaz cakap, ada pintu macam ala-ala dekat Madinah tu, dekat Masjid Nabawi tu, dalam dia sangat luas. Cumanya kita ada lebih kurang lagi 5% untuk kita siapkan masjid ni. Jadi jom sama-sama kita kumpul dana untuk kita lengkapkan ketiga-tiga projek mega daripada Pertubuhan Mihrab ini. Moga-moga banyak manfaatnya insya-Allah. Dan saya juga kalau ikutkan tadi saya dah scan QR code Ustaz. Saya dah scan QR code tadi dan dia terus bawa ke infakmihrab.com. Kalau penonton dapat lihat kan, ada kempen membina aset Islam dekat situ. Lepas tu kalau kita tengok scroll ke bawah, dia ada tulis 12 juta diperlukan, dan sekarang ni kutipan 4.5 juta yang dah kutip. Jadi diperlukan lagi 7.4 juta lebih. Jadi jom sama-sama hari Jumaat ni, Sayyidul Ayyam, yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keredaan Allah. Inilah masanya untuk kita gandakan pahala kita. Jom sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk Pertubuhan Mihrab agar Pertubuhan Mihrab dapat laksanakan ketiga-tiga projek mega ni secepat mungkin. Jadi bila projek ni dah siap, insya-Allah pahala tu akan terus mengalir ke akaun-akaun tuan-tuan dan perempuan yang baik dan budiman pada pagi ni insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada harapan Ustaz ataupun pesanan kepada penonton-penonton setia TV Al-Jirah sebelum kita menutup sesi Facebook Live pada pagi ni. Dipersilakan Ustaz. Ustaz mute. Okey, harapan saya adalah harapan semua. Jadi harapan kita tak nak masuk api neraka sebab di situ ada murka Allah, ada laknat Allah. Jadi kita dah rasa dah kenikmatan dunia ni, yang sebenarnya kenikmatan akhirat lagi hebat. Saya baru ni pergi makan kambing gulik chef HBK Rumah Panggang dekat Shah Alam, chef Ashraf Sulaiman punya tempat. Saya terasa nikmat macam manalah kat syurga. Dia punya kambing panggang sungguh luar biasa. Dan terus terbayang bagaimana hidangan dalam neraka, ada zakum, ada dhari' yang boleh keluar isi perut, usus-usus boleh koyak rabak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sangat menakutkan. Bayangkan makanan kat dunia pun dah sedap, apa lagi kat akhirat. Sudah-sudahlah kita buat dosa, sebab antara ciri orang yang masuk dalam neraka ni adalah orang yang dilaknat. Macam mana ciri-ciri orang laknat? Bila dia buat satu dosa, dia tinggalkan satu dosa, dia bertaubat, dia buat dosa lain yang lebih dahsyat daripada dosa tadi. Itu tanda-tanda seorang dah mula dapat laknat. Maknanya dia bukan meninggalkan dosa yang betul-betul yang ditaubatkan tadi betul-betul. Dia sebenarnya dia advance buat satu dosa yang lebih parah daripada dosa pertama tadi tu. Jadi kita elakkan diri kita daripada dilaknat oleh Allah, elakkan diri daripada api neraka. InsyaAllah moga kita menjadi orang yang najihin wal faizin di dunia dan akhirat. Jadi teruskan sumbangan anda melalui Pertubuhan Mihrab. Moga dengan sumbangan itu menjadi asbab untuk terhindar daripada api neraka dan menjadi asbab untuk kita sama-sama masuk syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja daripada saya, Ustaz Anan. Minta maaf zahir dan batin daripada saya. Wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, saya suka statement Ustaz. Moga kita menjadi orang yang najihin, moga kita menjadi orang yang faizin. Masya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin kan. Dan kita juga sebelum kita nak tutup Facebook Live kita pada pagi ini, kita nak meraihkan juga penonton-penonton di Facebook Live pada pagi ini. Kita ada Surya Suyud. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah beri contoh yang baik-baik pada anak. Mishati, Assalamualaikum. Nah, Ustaz-Ustaz dan sahabat-sahabat pencipta ilmu. Faraidah Ibrahim, ditulis balik, menyelamatkan dari azab sengsara. Yang pertama, beriman dengan Allah dan Rasul. Kedua, berjihad ke jalan Allah dengan harta dan diri. Orang miskin yang tak mampu berinfak, ajar kebaikan dan elakkan keburukan. Masya Allah. Azawati Ahmad, amal makruf nahi mungkar. Faridah ditulis juga, bersedekah adalah satu pintu syurga. Betul. Bersedekah adalah satu pintu syurga. InsyaAllah, good job Ustaz Anan. Terima kasih. Abdul Syukur Zainal Abidin, Alhamdulillah, dan Faridah Ibrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada penonton setia TV Fajar. Kalau boleh, sebelum kita tutup Facebook Live ni, kalau boleh share biar ramai lagi yang dapat manfaatnya, biar ramai lagi dapat berinfak, bersedekah, berwakaf untuk Pertubuhan Merab supaya Pertubuhan Merab dapat menyelesaikan 3 projek mega ni insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Nazri yang merupakan duta Pertubuhan Merab kerana sudi bersama dengan kami pada hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini. Moga Ustaz beserta keluarga Ustaz dan juga warga kerja Pertubuhan Merab sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa diluaskan rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Jadi saya sudahi Facebook Live TV Al-Hijrah pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.